Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzul Syahmi, pelajar postgraduate JSE API Universiti Malaya. Dalam masa yang singkat ini saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu konsep teknologi kontrak pintar berasaskan blok rantai, potensi dan impak kepada operasi perbankan Islam. Dalam pembentangan ini saya akan cover beberapa perkara yang meliputi. Yang pertama sekali adalah overview, kedua apa itu kontrak pintar, seterusnya platform blok rantai, jenis blok rantai, struktur asas kontrak pintar, potensi dan impak kontrak pintar pada operasi transaksi kontrak syariah perbankan Islam, dan akhir sekali kesimpulan. Sedikit overview berkenaan dengan pembentangan saya. Sehingga hari ini kita menyaksikan pelbagai inovasi teknologi yang baru muncul hasil daripada revolusi industri daripada 1.0 hinggalah 4.0, yang mana antara teknologi yang baru daripada revolusi industri 4.0 ini adalah big data, artificial intelligence dan juga blockchain, smart contract. Dan khususnya berkaitan dengan blockchain dan smart contract, terdapat pelbagai use cases ataupun terdapat pelbagai institusi yang menggunakan teknologi ini. Dan menurut Timbalan Gabbana BNM, Bank Negara Malaysia, 9 institusi perbankan mula menggunakan blockchain dalam transaksi letter of credit, iaitu one of the product yang ditawarkan di Bank Malaysia. Dan BNM pula mula meneliti risiko dalam teknologi fintech, dan antara dengan menerbitkan framework yang berkaitan dengan fintech lah, antara dia Financial Technology Regulatory Sandbox Framework dan juga Licensing Framework for Digital Banks. Tujuan dia adalah untuk meneroka berkaitan dengan teknologi baru ini serta meneliti risiko yang terkait dengan operasinya. Dan juga kita melihat pelbagai kajian berkaitan potensi penerapan smart contract dan blockchain dalam operasi kewangan Islam semakin meningkat. Jadi dalam pembentangan ini saya akan menguraikan konsep smart contract di samping menyatakan potensi dan impak kepada operasi perbankan Islam. Apa itu kontrak pintar? Pelbagai definisi yang diberikan oleh para pengkaji, dan saya tertarik dengan definisi yang diberikan oleh Nicola et al. 2017 yang lebih contemporary. Beliau berkata, kontrak pintar ataupun smart contract merupakan kontrak yang terlaksana sepenuhnya secara automatik apabila memenuhi terma yang telah ditetapkan dalam bentuk kod komputer dan dikuatkuasakan oleh mekanisme konsensus blockchain. Dan the easiest way untuk kita describe berkaitan dengan smart contract ialah we think about vending machine, yang mana vending machine ini menggunakan konsep smart contract, ataupun dalam bahasa teknologi dia menggunakan function if then. Contohnya, if kita memasukkan duit sebanyak RM5 ke dalam vending machine dan kita menekan button membeli air Coca-Cola yang berharga RM3, maka kita akan mendapat air tin air Coca-Cola beserta baki duit RM2. Itu adalah contoh smart contract yang paling mudah untuk kita faham. Dan berdasarkan definisi yang diberikan oleh para pekaji, saya rumuskan kepada 3 komponen asas. Yang pertama, smart contract merupakan satu konsep kontrak. Kalau kita nak melaksanakan satu transaksi, kita akan ada term and condition, yang mana term and condition itu adalah satu kontrak. Jadi smart contract berdasarkan term and condition, tapi pelaksanaannya digital dan automatic, means dia tidak dilaksanakan secara fizikal tetapi dilaksanakan secara kod komputer. Kod komputer yang akan melaksanakan barisan-barisan kod komputer yang akan melaksanakan terma dan syarat yang telah ditetapkan, dan pelaksanaannya automatik apabila terma dan syarat dipenuhi. Dan yang ketiga, smart contract dilaksanakan melalui rangkaian blok rantai, iaitu apabila sesuatu transaksi itu berlaku, maka transaksi tersebut akan disimpan dalam ledger digital yang dipanggil sebagai blockchain. Smart contract berjalan di atas rangkaian blockchain. Blockchain merupakan satu ledger digital ataupun database. Kebiasaannya kita dengar blockchain ini merupakan satu network yang menjalankan transaksi Bitcoin ataupun Ethereum, cryptocurrency. Jadi apakah perbezaannya dengan ledger biasa? Ledger biasa dilaksanakan secara fizikal, tapi blockchain dilaksanakan melalui kod komputer, yang mana apabila satu transaksi berlaku, dia akan dikumpul dan disimpan dalam bentuk blok yang mewakili line of code dan dihubungkan dengan blok lain. Dan apabila ada transaksi lain berlaku, akan dikumpul lagi dalam bentuk blok dan akan bersambung dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya. Disebabkan itulah ia dinamakan sebagai rantaian blok. Dan perkembangan inovasi blockchain ini menyebabkan munculnya blockchain 2.0 yang bukan setakat dapat melaksanakan transaksi Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, tapi dapat juga melaksanakan term smart contract.
Blockchain memiliki beberapa ciri. Yang pertama, automatic, tidak perlukan pihak ketiga untuk melaksanakan transaksi. Means tiada siapa yang perlu melaksanakan transaksi, mengesahkan transaksi. Blockchain akan melaksanakan transaksi dengan sendiri. Yang kedua, immutable, ia tidak menerima sebarang perubahan, tidak menerima sebarang modifikasi setelah transaksi tersebut direkod dalam blockchain. Yang ketiga, transaksi yang direkodkan dalam blockchain bersifat decentralized, means semua pihak yang bertransaksi dapat melihat data transaksi yang telah direkodkan dalam blockchain, dan ia tidak dilaksanakan secara centralized, sebaliknya secara decentralized. Blockchain ada dua jenis, public blockchain dan juga private blockchain, dan terdapat perbezaan yang pelbagai di antara kedua jenis blockchain ini, tetapi saya cuma fokus kepada 3 perbezaan. Yang pertama, jenis transaksi. Biasanya public blockchain melaksanakan transaksi yang berkaitan dengan cryptocurrency, tetapi dalam private blockchain tidak terhad hanya kepada cryptocurrency, tetapi boleh juga dilaksanakan ke atas transaksi yang berkaitan dengan aset ketara, contohnya pemindahan pemilikan tanah ataupun premis. Yang kedua, penyertaan. Dalam public blockchain, orang yang ingin menyertai public blockchain tidak memerlukan kebenaran untuk menyertai rangkaian blockchain. Public blockchain means sesiapa sahaja boleh menyertai network tersebut. Tetapi dalam private blockchain, dia ada pihak yang membenarkan, yang berkuasa untuk membenarkan siapa yang boleh menyertai rangkaian tersebut. Dan yang ketiga, perbezaan yang ketiga ialah protokol konsensus, iaitu siapa yang mengesahkan transaksi. Basically, kedua-dua jenis public blockchain dan juga private blockchain ini disahkan transaksi oleh orang yang bukan berada dalam transaksi dan juga pihak berautoriti. Cuma terdapat perbezaan cara di antara public blockchain dan private blockchain. Tetapi walaupun ada perbezaan, pelaksanaannya dapat mengekalkan, pelaksanaan kedua-dua jenis protokol konsensus ini masih dapat mengekalkan gist of blockchain, iaitu transaksi yang tidak disahkan oleh orang yang berada dalam transaksi dan juga bukan daripada pihak berautoriti. Ini adalah satu rajah untuk menggambarkan apa itu smart contract. Contohnya, apabila kita nak melaksanakan transaksi dengan beberapa pihak, maka terma akan berbentuk dokumen. Tetapi dalam smart contract, terma tersebut akan ditulis dalam bentuk kod dan diletakkan di dalam, akan dimaktubkan di dalam platform smart contract, dan di situlah setiap pihak yang bertransaksi akan dihubungkan. Lalu blockchain ecosystem pula, smart contract logic and database itu merujuk kepada terma smart contract yang mewakili transaksi kontrak tersebutlah. Kemudian apabila sesuatu transaksi berlaku, contohnya A memberikan duit kepada B, maka transaksi tersebut akan melalui proses konsensus protokol yang pelbagai cara yang telah disebutkan sebelum ini. Kemudian apabila melalui proses pengesahan transaksi, maka transaksi tersebut akan direkodkan dalam transaction ledger ataupun blockchain. So ini adalah gambaran yang mudah untuk kita describe apa itu smart contract. So, apakah potensi dan impak kontrak pintar kepada operasi transaksi kontrak syariah di perbankan Islam? Yang pertama, berkaitan dengan potensi. Kontrak pintar dapat melaksanakan terma dan syarat kontrak syariah di perbankan Islam. Kita tahu bahawa produk yang ditawarkan di perbankan Islam mesti based on kontrak syariah yang pelbagai, dan basically smart contract dapat melaksanakan term-term kontrak syariah yang pelbagai tersebut. So, apakah impak sekiranya smart contract digunakan dalam operasi kontrak syariah? Yang pertama, smart kontrak dapat memastikan operasi transaksi berjalan mengikut terma yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana smart contract perlu melalui proses pengekodan awal, pengekodan terma dan syarat kontrak, dan transaksi akan berlaku berdasarkan terma yang telah dikodkan pada awalnya. Dan dalam bahasa teknologi, smart contract ni dia menggunakan function if then. So kalau dalam financing tawarruk, if transaksi tawarruk belum berlaku, then pelanggan tidak akan mendapat disbursement. Begitu juga sebaliknya. So dengan perkara tersebut menyebabkan kesalahan, risiko kesalahan dalam transaksi tawarruk yang menyebabkan syariah non-compliant event dapat diuruskan dengan baik dengan menggunakan mekanisme smart contract. Yang kedua, smart contract dapat meningkatkan ketulusan operasi. Bagaimana dia dapat meningkatkan ketulusan operasi? Smart contract direkod dalam rangkaian blockchain. So, apabila transaksi direkod dalam rangkaian blockchain ini, semua pihak dapat melihat transaksi tersebut. Ini adalah
gist of a blockchain. Semua pihak yang bertransaksi dapat melihat transaksi yang telah direkod dalam blockchain. Yang kedua, rangkaian tersebut tidak menerima sebarang modifikasi ataupun pembantalan. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan transaksi, orang yang mengesahkan transaksi bukanlah dari kalangan orang yang melaksanakan transaksi dan juga pihak yang berautoriti, tetapi melalui proses protokol konsensus yang khusus. Dan justru dengan cara tersebut, keterusan operasi di perbankan Islam dapat dicapai. Secara kesimpulannya, kontrak pintar merupakan satu bentuk teknologi baru yang berpotensi diadaptasi ke dalam operasi kontrak syariah di perbankan Islam, dan penerapannya secara menyeluruh memberikan kesan yang positif seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Walaupun begitu, perlu disedari bahawa transformasi ke arah operasi digital bakal mengubah lanskap operasi dan juga lanskap risiko yang sedia ada. Justru dalam menghadapi dan mengikuti arus perkembangan digital dan pasar ini, institusi perbankan Islam dan para pengkaji perlu mengambil tindakan proaktif untuk memperhalusi risiko yang terkait dengan teknologi ini, antaranya risiko operasi dan juga risiko syariah. Ini setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.